Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penjemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Khamis 22 Jumadal Akhirah 1442 bersamaan dengan 4 hari bulan 2 2021, kita dapat mulakan pengajian kita dalam Suratun Nahli. Surah An-Nahli, surah yang akan menyebut tentang lebah. InsyaAllah surah ini merupakan surah yang ke-16, juzuk yang ke-14, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 510. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada pengenalan, muqaddimah dan intisari surah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Itu 4 ayat daripada permulaan Suratun Nahli. Seperti biasa, para jemaah sekalian, sebelum kita masuk kepada tafsir, kita pergi kepada muqaddimah surah. Yang pertama, tengok di muka surat 509, undur sikit ke belakang. Muqaddimah surah ini, Suratun Nahli, dalam kitab Arab dia mula dengan nama, huraian tentang nama, Asma'us surah. Dinamakan surah ini dengan Suratun Nahli, perihal lebah. Masyhurlah lebah ni kan, kerana perihalnya yang menakjubkan dan perihal madunya yang menjadi ubat penawar, ada disebutkan pada ayat-ayat 68 dan 69. Itu je. Oleh kerana dia ni makhluk yang pelik. Wa auha rabbuka ilan nahli wa li anna lafzan nahli lam yuzkar fi suratin ukhra. Oleh kerana lafaz lebah ni, an-nahli ni tidak disebut dalam surah lain, hanya di sini
maka diberi nama surah ini kepada An-Nahli, kepada lebah. Tentang nama ini, dalam riwayat hadis sudah disebut daripada Ubay bin Ka'ab yang kita kenal dengan nama Syekhul Qurra pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, qala sami'tu rajulan yaqra'u fi suratin Nahli. Aku dengar seorang laki-laki baca surat An-Nahli. Hadis ini panjang. Yang kita naknya disebut nama surah itu dalam riwayat hadis ataupun asar bahawa nama suratul Nahli itu disebut. Baik para jemaah sekalian, sebab dia sudah dijawab tadi, kerana madu ini, lebah ini pelik, dan lafaz An-Nahli tidak disebut dalam surah yang lain. Alhamdulillah, itu menjadi keistimewaan dia, Allah sebut dalam surah ini. Ada ke tidak surah ini dikenali dengan nama lain? Naam. Tanda para pelajar. Wa tusamma aidan 'inda ba'd salaf bi suratin Ni'am. An-Ni'am. Alif lam nun ain mim, nun baris bawah. An-Ni'am. Surah ini juga dikenali di kalangan ulama salafus salih dengan surah An-Ni'am. Apa makna An-Ni'am? Iaitu nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang disebut banyak dalam surah ini, khususnya dalam kehidupan. Tengok dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang kelima bermula, ayat yang pertama lah, ayat yang kedua, tiga lagi. Yunazzilul makamiruh, Allah Ta'ala turunkan wahyu. Ini nikmat. Penciptaan langit dengan bumi untuk diguna oleh manusia, nikmat. Khalaqal insan, diciptakan manusia sendiri daripada air mani. Kemudian mulalah Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat supaya manusia sedar. Wal an'ama khalaqaha ila akhiri. InsyaAllah kita akan cuba terokai, bongkar nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini satu persatu mengikut ayatnya, supaya kita lebih insaf, sedar bahawa kita ini duduk di mana? Duduk di bawah belas kasihan, ihsan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita pergi tentang nuzul surah ini. Surah ini makkiyatun. Surah ini dipanggil makkiyatun, diturunkan di Makkah. Mengandungi 128 ayat. Maka majoriti ulama mengatakan surah ini makkiyah. Ada sedikit khilaf, waqila illa thalatha ayat, kecuali 3 ayat turun di Madinah. Wahia qauluhu ta'ala wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila, ayat 95, 96 dan 97. Katanya nazalat ba'da qatli Hamzah bi Uhud. Ayat ini turun selepas syahidnya Sayyidina Hamzah di Uhud, tahun yang ketiga. Ada mengatakan makkiyah, surah ini makkiyah kecuali 3 ayat yang terakhir, akhir surah. Baik, itu yang dibincangkan oleh para ulama tafsir. Kemudian kita pergi kepada maqasidus surah. Objektif surah ini apa dia? Iqamatul adillah ala wahdaniyatillah. Nak menegakkan hujah tentang keesaan Allah dan adanya hari akhirat, dan isbat, membenarkan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ar-raddu ala syubahil musyrikin. Nak menolak segala
putar belit, keraguan, kesamaran yang dibawa oleh puak-puak kafir musyrikin dan nak menyekat mereka, memberi amaran kepada mereka daripada berterusan dengan perbuatan-perbuatan yang tak baik itu. Yang ketiga dalam surah ini, bayanu ala illahi ta'ala wa ni'amihi ala khalqihi, nak menyatakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada makhluknya. Itu 3 maqasidus surah. Adapun maudu'atus surah, intisari kandungan, kita baca yang pimpinan Ar-Rahman. Intisari kandungannya menegaskan bahawa apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu tetap datang, maka janganlah orang-orang yang kufur engkar itu minta disegerakan. Tak perlu minta, dia mari, dia akan datang. Kerana akibatnya amatlah buruk bagi mereka. Kalau mari bala, mati habis. Kita pun gitulah keadaan yang berlaku sekarang. Yang kedua, menerangkan dalil-dalil tauhid yang terdapat pada kejadian langit dan bumi dan juga pada kejadian diri manusia sendiri yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan kemurahannya. Yang ketiga, menegaskan tentang salahnya dalihan kaum kafir musyrik yang mengatakan bahawa kekufuran mereka adalah disebabkan takdir Tuhan semata-mata. Dalam surah yang lepas, suratul Hijri, kan, puak-puak iblis, hak ni manusia pula berdalih dengan takdir. Kerana Allah Ta'ala telah mengutuskan rasul-rasulnya silih berganti dari dahulu sehingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan kepada umat masing-masing apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, iaitu jangan disekutukan dia serta hendaklah menurut hukum-hukumnya. Jangan duk main. Menerangkan bahawa hidayah petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sesiapa yang dikehendakinya bukanlah pemberian semata-mata dengan tidak bersebab. Dalam suratul Kahfi, likulli syai'in sababa. Demikian juga kesesatan yang dijadikan pada seorang ialah disebabkan salah pilih orang itu sendiri. Dia sendiri pilih jalan tak betul. Sesudah diterangkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah. Setelah Allah Ta'ala menerangkan nikmatnya yang didapati oleh manusia dari tanaman-tanaman dan dari berbagai jenis hayawan yang mengeluarkan susu dan madu, lalu diterangkan perihal umat manusia dalam alam kehidupan dunia ini. Kemudian diperintahkan supaya berlaku adil dalam segala perkara dan menjalankan dasar ihsan, berbuat kebaikan, yakni segala apa jua yang dilakukan, sama ada mengenai ibadat atau lainnya, hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan sempurna. Diperintahkan pula supaya membantu kaum kerabat yang memerlukan bantuan, kerana mereka lah yang perlu diutamakan. Di samping itu dilarang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan dari perbuatan menceroboh atau melakukan kezaliman. Ditegaskan pula bahawa orang lelaki atau perempuan yang mengerjakan amal saleh sedang ia tetap beriman hingga akhir hayatnya, maka Allah Ta'ala akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia dan menikmati sepenuh-penuh kebahagiaan di akhirat, meskipun ia hidup miskin di dunia. Dan di akhirat pula ia akan beroleh sebaik-baik balasan. Sedang orang-orang kafir atau orang-orang yang tenggelam dalam maksiat, makna orang beriman tapi asi, derhaka,
akan dihidupkan dalam dunia dalam keadaan resah, gelisah, dan tidak tenteram jiwanya. Walaupun mereka kaya raya, dan di akhirat pula akan beroleh seburuk-buruk balasan. Setelah itu, Allah Ta'ala menerangkan cara dan tata tertib dakwah Islam, iaitu hendaklah dijalankan pertama dengan hikmah kebijaksanaan, kedua dengan nasihat pengajaran yang baik, dan ketiga hendaklah berbahas dengan golongan yang menentang Islam dengan cara yang sebaik-baiknya, iaitu dengan lemah lembut dan kata-kata yang baik. Akhirnya, Suratul Nahl ini diakhiri supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya bersabar terhadap telatah golongan yang ingkar, kerana Allah Subhanahu wa taala bersama memberi pertolongan, bimbingan, hidayah, taufik, al-inayah wan nusrah bersama dengan orang-orang yang bertakwa yang berusaha memperbaiki amalannya. Tamatlah kita pada jemaah muqaddimah surah. Sekarang ni masuk kita kepada Suratul Nahli. Suratul Nahli ayat yang pertama. Kita pergi kepada Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasalah para jemaah sekalian, bila kita baca awal surah, maka kita kembar di antara a'udzubillahi minasyaitanirrajim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita baca di tengah surah, maka yang diajar cara nabinya, dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tidak lagi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun begitu para ulama Islam berbahas, elok ke tidak kita baca juga Bismillah. Maka ada yang mengatakan kita kembar dua-dua, a'udzubillah dengan Bismillah sekali. Tetapi yang ada dalam cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Maknanya kita kata dua-dua tu bolehlah. Tapi yang akrabnya baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah hampir datangnya janji yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia janji? Kata di ulama tafsir, khitab ini kepada orang-orang musyrikin pada asalnya. Sebab apa? Mereka gopoh sangat nak minta azab. Bila dia tak percaya, dia beranilah. Tengok nota di bawah 516. Kaum kafir musyrik dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana puak-puak kafir pada zaman Nabi selalu bertanya secara mengejek-ngejek. Dia mengejek. Bila kedatangnya hari kiamat? Bila ke hari kiamat tu? Hok mati pergi, tak ada balik seorang pun. Dia mula main-main. Atau bila kedatangnya azab yang dijanjikan? Mu kata azab Muhammad lama dah cerita ni, tak mari-mari pun. Dia mula. Maka bagi menjawabnya, turunlah firman Allah Ta'ala ini menegaskan bahawa apa yang telah dijanjikan oleh Allah tetap datang. Mu jangan nak cepat, jangan nak gopoh. Menyesal tak sudah nanti. Maka janganlah mereka meminta disegerakan
kerana akibatnya amatlah buruk bagi mereka. Akibatnya sangat buruk. Mana apabila mereka minta azab, azab itu datang. Cari pasal. Maka Allah Ta'ala jawab di sini, ata amrullah fala tastajilu. Janji Allah Ta'ala itu datang, kamu jangan gopoh. Dan fa innahu atin la mahalata, dia akan datang yang mesti datang punya. Mu jangan nak cepatlah. Kalau sampai mari menyesal tak sudah kamu nanti. Allahu akbar. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, dan maha tinggilah ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ini, ayat ini menceritakan kepada kita, maka kalau kita nak janji satu-satu benda, biarlah kita mampu untuk melaksanakannya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjukkan benarnya dakwah Nabi. Nabi berjanji dalam skop wahyu Allah Ta'ala ajarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan diberi izin untuk menyatakan demikian. Sebab apa? Kalau orang janji saja tak tunai, orang perli. Buah. Nah, bahasa kampung kita, buah besar tu dia tu. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Maknanya kita janganlah mudah-mudah sewena-wenanya mengeluarkan perkara yang tidak ada autoriti ataupun autentik maklumat. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa janji aku memang akan terjadi. Kamu jangan cuba-cuba nak memperlekeh, mempermain-mainkan. Allah Ta'ala sebut di sini, ata amrullah, kemudian diikuti dengan subhanah, maha suci Allah daripada berjanji tak tunai. Wa ta'ala, maha tinggi Allah Ta'ala daripada tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Apa dia dituduh? Tuhan ni ada anak, Tuhan ni ada sekutu, kan? Kemudian dia tuduh pula Allah Ta'ala tidak berkuasa untuk nak bangkit semula orang mati. Maka Allah Ta'ala turun dengan lafaz subhanah. InsyaAllah cerita subhanah ni kita akan hurai panjang nanti di awal surah Al-Isra. Kerana di sana Allah Ta'ala mula dengan subhanalladzi asra bi'abdih. Tunggulah huraian dia di sana. Biasanya bila mari subhanah, dia datang setelah adanya benda besar. Macam dalam di sini, besarnya tuduhan-tuduhan jahat puak-puak kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Kononnya Allah Ta'ala ni berjanji sahaja je. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan berlaku. Maka Allah Ta'ala bawa mari sini ayat subhanah, maha suci Allah daripada sebarang kekurangan, dari sebarang kelemahan, daripada mungkir janji, tidak. Ini para jemaah sekalian. Itu ayat yang pertama. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan malaikat. Allah Ta'ala yang hantar mari. Malaikat turun dengan perintah Allah, dengan izin daripada Allah, membawa wahyu dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Tengok,
dalam ayat ini, setelah Allah Ta'ala nafikan segala kekurangan, segala kelemahan, dan Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifatul kamal, sifat yang mulia dalam penciptaannya, dalam arahannya, dalam tegahannya, maka Allah Ta'ala bawa mari sini tentang malaikat. Yunazzilul malaikata birruh. Allah Ta'ala turunkan, kalau sebut malaikat dengan wahyu ini, satu je malaikat, iaitulah Jibril alaihissalam. Jibril wahdahu. Tapi kenapa disebut malaikat? Tasmiyatul wahid bismil jam'. Kenapa digunakan seorang malaikat sedangkan satu malaikat aja, Jibril? Kata di para ulama tafsir, idza kana zalikal wahidu ra'isan muqaddaman. Apabila yang turun itu ketua malaikat yang dihormati dan dimuliakan, maka digunakan perkataan al-malaikah. Datang malaikat, walau seorang dia aja. Sama kita kata macam ucapan menteri besar, tak? Pihak kerajaan. Kerajaan tu bukan dia seorang. Semua menteri kabinet dia, pegawai-pegawai itu kerajaan. Tapi oleh kerana dia ketua, maka dia boleh berkata pihak kerajaan telah bersetuju. Kita kata apa-apalah, kan? Maka di sini Allah Taala guna yunazzilul malaikat. Malaikat tu satu ya, Jibril saja. Allahu akbar. Ia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintah Allah. Tengok dalam ayat ini nota nota 517. Dalam ayat ini wahyu disifatkan sebagai ruh. Tengok. Ar-ruh, wahyu itu disifatkan sebagai ruh. Kenapa? Kerana ia menghidupkan hati yang telah mati, disebabkan kekufuran atau kejahilan. Betul itulah dikatakan yunazzilul malaikata birruh. Ruh dengan makna wahyu. Wahyu itu apa dia? Allazi huwa kalamuhu, iaitulah kata-kata Allah Azza wa Jalla. Sama ada daripada arahannya ke atas hamba-hambanya, ataupun tegahannya, itu dia panggil wahyu. Wahyu daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Karena itu para ulama mengatakan zikir yang paling afdal iaitulah kita berzikir dengan kata kalam Allah Ta'ala sendiri. Zikir yang baik itu iaitulah kita berzikir dengan kalam dia, macam iaitulah kita baca Al-Quran. Alhamdulillah. Habis macam mana saya baca Quran je lah. Kita pelbagaikanlah. Ada waktu pagi lepas solat, kita baca zikir lepas solat. Pada waktu pagi begini, kita baca zikir waktu pagi. Habis waktu zikir pagi, Quran. Masya Allah, tabarakallah. Itu masa tempoh yang diberi, peluang yang dianugerahkan kepada kita, jangan disia-siakan. Baik, apa dia malaikat? Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Kepada sesiapa yang dikendakinya dari hamba-hambanya yang layak menjadi rasul. Tengok nota 518. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa menurut peraturannya, sunnatullah, rasul-rasul yang dipilih dari kalangan umat manusia diberi wahyu dengan perantaraan malaikat. Hal ini sebagai menolak fahaman kaum kafir musyrik yang tidak percaya tentang adanya rasul-rasul itu. Tak percaya, Muhammad rasul, anak Abi Kabsah pengembala kambing jadi rasul. Dia mulalah. Dan tentang cara rasul-rasul itu menerima perintah Allah yang menerangkan mana yang benar dan mana yang salah. Cerita wahyu itu peranan wahyu.
Allah Ta'ala turun untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Apa cerita wahyu ni? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Lalu ia berfirman kepada Rasulnya, ini tugas Rasul, hendaklah kamu menekankan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak dipuja dan dipuji melainkan aku, kata Allah. Oleh itu bertakwalah kamu kepadaku. Maka di sini para ulama membezakan di antara Rasul, di antara Nabi dengan orang lain. Nabi, Rasul, dia ada wahyu. Mukjizat dianya Allah Ta'ala turunkan wahyu. Bagi bukan Nabi, dia tak ada wahyu, dia ada ilham, ataupun disebut dengan nama karamat. Allah Ta'ala bagi ilham. Dalam ayat yang kita jumpa tadi, wa auha ilan nahli, ni ayat yang akhir nanti, Allah Ta'ala wahyukan kepada lebah. Adakah lebah jadi Nabi? Maka di situ kita bincang nanti dengan wahyu di sini dengan makna wahyu ilham. Wahyu ilhami. Itu dia panggil gerak hati. Nak buat benda ni. Pasal itulah di antara kelebihan hati ni, maknanya gerakkan hati itulah yang akan meletakkan manusia sama ada dia betul, sama ada dia baik atau tak baik. Contoh, seorang perempuan yang tak baik mengurung seekor kucing sehingga mati, maka dia masuk neraka. Seorang lagi perempuan yang tidak baik, dia tengok anjing haus, dahaga, dia bagi minum, maka Allah ampunkan dia. Itu dia panggil gerak hati. Sama ada aku nak buat baik, nak buat jahat. Tapi kena ingat, ini bukan isu getaran hati seperti yang ada sebahagian orang yang menganut ajaran sesat ini. Agama itu ikut getaran hati. Kita kata tidak. Gerakkan hati itu maknanya kita pilih jalan mana kita nak buat dengan akal kita yang Allah Ta'ala beri. Kemudian kalau tak jumpa jalan, panduan wahyu daripada Quran, daripada sunnah Nabi SAW, maka itu dia panggil kelebihan hati. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Ini dalil-dalil bukti. Apa dia bukti? Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala Allahu amma yushrikun. Setelah Allah Ta'ala sebut tentang keesaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tunjuk kuasa dia. Allah menjadikan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak. Bil haqqi ay bil hikmah. Banyak dah ayat yang lepas kita dah bincang tentang al-haq dengan benar, ay bil adli wa bil hikmati, dengan keadilan dan dengan hikmah, kebijaksanaan, susun atur langit dengan bumi cukup indah. Masya Allah, tabarakallah. Dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Maha tinggilah Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan itu. Allah Ta'ala kata, maha tinggi Allah Ta'ala daripada perbuatan syirik yang dilakukan oleh puak kafir. Tengok nota di bawah 519. Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Dia yang Maha Esa, yakni tiada sekutu baginya, dan menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keesaannya dan kekuasaannya. Dia ada dua, esa, kuasa, iaitu langit dan bumi dan segala isinya yang dijadikannya. Maka dialah sahaja yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Dengan ini jelaslah setakat mana terpesongnya kaum musyrik
yang menyembah benda-benda dan makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak dapat menolong diri sendiri, apalagi memberikan sebarang pertolongan kepada mereka. Kata orang, ayat ini pukul anak sindir menantu dah. Allah Ta'ala sebut kafir, tulen. Tapi orang Islam yang sudah mengaku Islam juga jangan bermain-main dengan perbuatan-perbuatan syirik, seperti memuja kubur-kubur, wali-wali, keramat-keramat. Lah, jangan main. Orang kafir pergi sembah batu, sembah benda-benda dewa-dewa. Sebahagian daripada orang Islam pula pergi duduk memuja kubur-kubur, percaya kepada benda yang pelik-pelik. Ini kita juga satu benda yang berbahaya. Baik, kita berpindah kepada ayat yang keempat, yang terakhir dalam ayat dalam siri ini, insya-Allah. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Daripada alam ului, alam atas langit, Allah Ta'ala turun ke bawah ke bumi, dan yang paling banyak manfaat atas bumi ini siapa? Manusia. Maka dimulai perbincangan dengan manusia dulu. Allahu Akbar. Khalaqal insana min nutfatin. Allah menciptakan manusia dari air benih. Apa dia air benih? Dia panggil air mani. Air mani seorang tak jadi manusia. Dia kena campur di antara ibu dengan ayah, barulah jadi manusia, kan? Khalaqallahul insan. Allah Ta'ala jadikan manusia itu daripada mani laki-laki dengan perempuan. Pasal tu dia panggil kahwin. Mana dicantumkan dua tu, dicampur dua, itu mana-mana dia kahwin. Nikah dan kahwin. Manusia ni kerah kepala, tak dengar kata, dia lupa kepada kejadian dia. Kejadian dia daripada air mani. Air mani ni, para jemaah sekalian, Allah Ta'ala gambarkan dalam beberapa ayat macam-macam gambaran, kan. Min nutfatin iza tumna. Min tumna mana apabila dia terpancut. Min nutfatin amsyaj, daripada air mani yang bercampur, ibu dengan ayah. Dalam surah Al-Mursalat, mimma immahin, dalam air yang hina. Macam mana kita kata air hina? Kita manusia mulia, walaqad karramna bani Adam. Maknanya air mani ni kalau tumpah di atas lantai, orang tak kutip ambil dah dia. Bahkan rasa, apa ni kat sini ni? Tuan dia tak ada masalah, tapi orang lain tengok berasa jijik, kan? Tengok, ma'im mahin. Dalam surah Abasa, min nutfatin khalaqahu, dia tak sebut sifat. Daripada air mani kami ciptakan. Dalam surah At-Tariq, khuliqa min ma'in dafiq. Ini semua sifat-sifat mani. Tuan-tuan boleh tanda lah. Saya letak nombor ayat je lah, kan? Suratul Najmi ayat 46, surah Al-Insan ayat 2, Al-Mursalat ayat 20, Abasa ayat 17, ayat 18, ayat 19. Ayat 19. Surah At-Tariq ayat 6. Ini semua Allah Ta'ala gambarkan maksud min nutfah. Ciri-ciri nutfah tu, ini dia. Kita bincang secara slow-slow je. Nak suruh manusia ni kabar, sedar. Tapi apa jadi? Fa idza huwa khasimun mubin. Kemudian setelah sempurna kejadiannya, dia keluar di atas muka bumi, hidup, jalan sana sini, tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya.
yakni menjadi ia seorang pembantah yang engkar kepada perintah Tuhannya. Kata di para ulama tafsir, macam-macam jenis bantahan yang dibuat oleh manusia. Ada bantahan kepada Allah, engkar kufur. Satu. Ada bantahan yujadilu rusulahu, bantah engkar kepada Nabi, mendustakan ayat-ayatnya. Ada orang engkar kepada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Macam-macam jenis khasim, macam-macam jenis bantahan-bantahan yang dibuat oleh manusia. Allahu Akbar. Maka kita yang sudah sedar ini, para jemaah sekalian, jangan terpengaruh, jangan terikat dengan bantahan-bantahan yang dibuat oleh puak-puak kafir. Baiklah para jemaah sekalian, itu 4 ayat yang kita bincang, dan sedikit orang panggil fawaid. Satu hari tanda hadis ni. Biasa ada hadis yang kita selalu dengar, orang kafir mari jumpa Nabi bawa tulang reput kan, dalam surah Yasin tu. Yang ni ada cerita lain daripada Busr bin Jihash Al-Qurashi radhiyallahu anhu, qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bazaqa yawman fi kaffihi. Suatu hari Nabi kita ludah atas tangan dia. Ludah. Fa wada'a 'alaiha usbu'. Nabi pun ambil jari dia duduk tenyih atas ni. Orang panggil duduk lenyek atas ludahan. Kemudian Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, Ibna Adam, anak Adam, manusia, anna tu'jizuni, bagaimana kamu nak lawan aku? Wa qad khalaqtuka min misli hadhihi, aku jadikanmu ni daripada air mani yang lemah ini. Allah, Nabi pun tunjuk ni macam ludah aku ni ya, lembek. Hatta iza sawaituka wa addaltuka, aku sempurnakan kejadianmu, comel pula kamu. Masyaita barnai burdaini, kamu berjalan dengan pakaian cantik, baju comel. Walil ardi minka wa'idun, dan kamu juga berjalan atas muka bumi, perpak jalan. Fajama'ta wa mana'ta, kamu kumpul harta, kamu tahan harta itu tak infak. Dengan tuan-tuan yang ada harta banyak. Hatta iza balagatit taraqi, sehinggalah nyawa sampai di halkum. Qulta atasaddaq, kamu kata, ya Rabbi, tangguh sikit mati nak sedekah. Wa anna awanus sadaqah, mana lagi waktu untuk bersedekah. Jadi kadang-kadang manusia waktu kita hidup khasim. Kenapa tak sedekah harta ni? Nak taruh ke anak, masa depan, nak besarkan projek, nak aset nak suruh banyak. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Akhir sekali bila nak mati barulah, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Allah kata wa anna awanus sadaqah, di manakah nak sedekah lagi. Hadis ini riwayat Ibnu Majah wa Ahmad dan lain-lain. Wa sahhaha al-hadis fi sahih al-jami'. Maknanya yang kita naknya lemahnya manusia. Nabi tunjuk air liur dia atas ni, lenyek gitu ya. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kemudian tadi sudah sebut kenapa manusia itu, wahyu dinamakan ruh, nazala bihi ruhul amin, sebab manusia ni hidup dengan wahyu. Sebagaimana kita hidup dengan angin, dengan udara, dengan makanan, hati kita hidup dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allah kata di para ulama, anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, sampai ke ayat fattaqu itu, jumlah itu menunjukkan bahawa semua syariat terkumpul dalam kata ni. Allahu Akbar. Sebab syariat itu i'tiqad, syariat itu iaitulah amalan yang kita kena buat. Baiklah para jemaah sekalian, akhir yang kita nak kutip dalam faedah kita ni, ayat yang keempat ini Allah ajar kepada kita supaya kita sentiasa sedar diri dan bertawaduk dan rasa diri kita ni hina. Kalau tidak, khasim,
dia akan jadi orang pembantah, menunjukkan bahawa takabur itu, orang manusia jadi takabur, sombong, angkuh hasil daripada dia tak kenal diri. Dia ingat diri dia ni buat daripada emas dengan perak, rupanya diri dia ni buat daripada ma'im mahin, air mani yang hina. Kalau jatuh di atas lantai, di atas tanah, orang tak kuti ambil. Allahu Akbar. Baiklah, setakat itu dulu. Kita jumpa lagi dalam ayat yang ke 5 nanti. Kata di para ulama, ayat yang pertama, ayat yang kedua, yunazzilul malaikatu, inilah merupakan nikmat Allah Ta'ala yang awal dalam surah ini. Ni'amul insan, nikmat Allah Ta'ala curahkan ke atas manusia dalam surah ini bermula dengan ayat yang kedua. Kemudian kita akan pergi lagi insya-Allah kepada ayat yang seterusnya. Kita jumpa lagi dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.